عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بالأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Maksudnya daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan, iaitu dipercayai. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat, lalu dia menghembuskan padanya roh, dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat, iaitu supaya menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amal ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Okay, insyaAllah kita sambung dengan hadis yang keempat, iaitu tentang peringkat ciptaan manusia. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau merupakan sahabat baginda yang berkhidmat sebagai penjaga selipar ataupun sepatu Nabi. Orang yang mengejutkan Rasulullah SAW dari tidur ketika safar. Antara sahabat yang paling banyak bertemu dengan Rasulullah di rumah. Okay, beliau selalu berada bersama baginda Nabi, sehinggakan beliau tahu setiap ayat yang diturunkan, di mana ia diturunkan dan atas sebab apa. Okay, antara para sahabat yang paling awal diberikan keizinan untuk membaca Quran di hadapan orang ramai itu adalah Sayyidina Abdullah tadilah, Sayyidina Abdullah Mas'ud. Okay, beliau diriwayatkan 840 hadis dari Rasulullah. Beliau wafat pada tahun 324 Hijrah. 32 Hijrah ketika beliau berumur 60 lebih tahun, wallahu alam, dan dimakamkan di tanah perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' itu dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi. Hadis ini menceritakan tentang ciptaan manusia di dalam perut ibunya, dan bagaimana Allah menciptakan dari setitis air mani yang hina tu berubah menjadi setitis darah setelah 40 hari, berubah menjadi segumpal daging setelah 40 hari. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh ke dalam segumpal daging itu, dan ditetapkan 4 perkara baginya, iaitu 4 perkara yang ditetapkan baginya: rezeki, ajal, amalan sepanjang hidup, celaka ataupun bahagia. Okay, sebahagian ulama mengatakan 4 perkara itu ditulis di atas dahinya, di telapak tangannya, dan di atas helaian kertas yang tergantung di lehernya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Talib, bagaimanakah manusia boleh menyombongkan diri. Awal penciptaannya dari air mani yang hina, berakhiran adalah mayat yang membusuk, dan sepanjang hidupnya dia membawa najis dalam jasadnya. Okay, sebab-sebab yang membuatkan seseorang mendapat su'ul khatimah, berakhiran yang buruklah. Maksud su'ul khatimah tu mengambil ringan tentang solat, itu yang pertama. Yang kedua, minum arak. Yang ketiga, menyakiti orang Islam. Yang keempat, mendahului ibu bapa. Okey, itu petanda celaka seseorang
Yang tadi tu sebab membuatkan seorang itu sebab su'ul khotimah. Yang ni petanda celakanya seseorang. Kurangnya menangis, hati keras, mencintai dunia dan panjang angan-angan. Maksud kurangnya menangis tu kurangnya berdoa kepada Allah, kurangnya menangis kepada Allah. Dia banyakkan kepada manusia. Yang kedua, hati keras, susah nak maaf orang, suka berendam semua tu. Mencintai dunia tu dia sangat terkejar-kejarkan dunia, gaji semua, pekerjaan, sampai lupa apa pasal akhirat. Dan panjang angan tu banyak berangan lah, semua pasal dunia. Okay, petanda bahagianya seseorang di akhirat. Di dunia dia mencintai orang-orang yang soleh, selalu berusaha mendekati mereka, suka baca Quran, berjaga malam dengan mengisi waktunya dengan kebaikan, duduk bersama orang alim dan lembut hatinya. Okay, dia dikatakan juga petanda celaka seseorang di akhirat. Di dunia dia melawan perintah Allah, sedang hatinya berharap diterima Allah. Okay, petanda bahagianya adalah petanda bahagia saat di dunia dia mentaati Allah dan masih merisaukan andai ketaatannya tidak diterima. Jadi kita muhasabah dirilah, mana satu kita. Okay, hadis keempat ni dia ada 5 poin utama dari hadis ni. Yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan dan menguruskan makhluk, dan Allah jualah yang mewujudkan janin di dalam rahim. Itu yang pertama, poin yang kita kongsikan hari ni. Poin yang kedua, agama pertama yang membahas tentang ciptaan manusia secara detail adalah agama Islam. Yang ketiga, amalan seseorang adalah tergantung pada amalan penutupnya ketika hidup. Yang keempat, ajal dan rezeki adalah dua ketetapan yang pasti di sisi Allah. Maka janganlah ada yang risau ajal datang terlalu cepat ataupun rezeki yang berkurangan. Yang terakhir, manusia akan merasa mudah untuk mengerjakan sesuatu yang Allah ciptakan untuknya. Okay, manusia tidak majbur, iaitu dipaksa untuk mengerjakan apa yang Allah tetapkan baginya. Bahkan takdir Allah adalah berdasarkan kehendak manusia itu sendiri dengan ilmu Allah yang meliputi segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk hadis yang keempat.